Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. Nawaitu itikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama duduk di dalam masjid dan kita dapat bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita duduk kekal di dalam masjid untuk mendengarkan sedikit perkongsian berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum. Sebuah kitab yang menceritakan tentang perjalanan hidup makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk itu mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk itu? Jawapannya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, iaitu penutup segala nabi dan rasul. Alhamdulillah, kita hari ini akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru lepas menyambut Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah tu cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 53 tahun. Kita masih lagi jauh lagi nak menuju ke peristiwa hijrah. Kita baru di dalam fasa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi Muhammad terbahagi kepada dua fasa. Ini perkara yang akan saya selalu sebut supaya kita ingat dan kekal dalam ingatan kita, insya-Allah, supaya kita boleh cerita kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kenalkan dia dengan Nabi ini. Kenalkan Nabi ini, cerita dengan dia. Contohnya adik ataupun anak kita ke, contohnya Along, kita ada Nabi. Nabi kita nama Muhammad. Nabi kita ni yatim piatu. Cerita dengan dia, berborak dengan dia, supaya anak ini insya-Allah dia boleh menyebut sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan nama-nama Nabi, dia boleh menyebut balik. Retinya anak ini dia boleh sebut sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala nombor satu dalam hati kita, dan nombor dua siapa dia? Nombor dua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah terbahagi kepada dua fasa, iaitu 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah dan 10 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Jadi tempoh sirah itu mengambil masa 63 tahun. 63 tahun tu tempoh apa? Tempoh hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sehinggalah Rasul itu wafat. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat dah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mengisytiharkan dakwah secara terbuka. Nabi berdakwah secara terbuka, mengisytiharkan Islam di Bukit Safa. Inilah titik permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan daripada orang-orang Mekah, terutamanya pemimpin-pemimpin Quraisy. Apabila kita lihat pada pertemuan yang lepas, kita dah tengok perang psikologi di mana orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Mekah, dia ajar orang-orang Mekah bila nampak orang Islam, nampak kawan Muhammad,
buat mimik muka. Maksudnya buat mimik muka, tunjuk mereka, buat muka garang, buat muka tak puas hati, dan juga menggunakan perkataan-perkataan fitnah. Contohnya, mereka dah bincang dah. Mereka dah bincang nak bagi gelaran apa kepada Nabi, tapi mereka tahu gelaran itu tak masuk akal, tapi mereka gunakan juga. Sebab apa? Sebab orang-orang musyrikin yang menentang Islam ini dah tak ada modal, maka mereka gunakan apa saja jalan fitnah untuk nak merendahkan emosi ataupun nak merendahkan semangat orang Islam. Tapi apabila mereka lihat suasana yang mereka buat tu tak jalan pun, sikit pun tak melemahkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat, lagi semangat, malah bertambah orang Islam. Walaupun jumlahnya tak banyak, tapi ada penambahan untuk orang Islam. Dan setelah selesai mereka buat propaganda macam tu, mereka jumpa Abu Talib. Kali pertama jumpa, Abu Talib suruh balik. Kali kedua jumpa, bagi tahu cerita dekat Abu Talib, kali ni kami bagi kata dua je. Kalau tak, kamu pun kami akan perangi, anak saudara kamu pun kami akan perangi, wahai Abu Talib. Kali ni Nabi jumpa Abu Talib sebab Abu Talib panggil anak saudara dia. Ni dah tak boleh dah ni, sebab nak kena perang dah dengan kaum dia sendiri. Jadi bila Rasulullah SAW dengar Abu Talib cakap macam tu, Rasulullah kata apa? Untuk aku meninggalkan agama ini, walaupun Quraisy menghadiahkan bulan dan matahari, aku tak akan tinggalkan sekalipun, walaupun aku mati ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan dalam jalan dakwah ini. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian kita dah tengok dah, orang Quraisy cuba lagi. Kali ini dia hantar orang yang ada kena mengena dengan Nabi. Dia datang tawarkan kepada Nabi. Mungkin Nabi ini dia nakkan harta, nak bagi Nabi ini orang yang paling kaya dekat dalam Mekah. Kemudian dia tawarkan kepada Nabi, mungkin Nabi ni tak nak harta, dia tawarkan Nabi pangkat jadi raja dalam kota Mekah. Kemudian dia tengok Nabi tak nak juga, dia tawarkan Nabi perempuan. Dia tengok Nabi tak nak juga perempuan. Kemudian Nabi tanya dengan dia, semua tawaran tu aku tolak sekarang juga. Maksudnya Nabi tolak serta-merta. Nabi tak ada fikir dulu berbelah bagi ke. Nabi terus tolak pada masa tu juga. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran. Dan bila Nabi membacakan ayat Al-Quran, saudara musyrikin ni balik kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia siapa? Hari ini nanti kita akan tengok. Kita akan berkenalan dengan orang-orang kepala-kepala samsing kota Mekah yang menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia balik jumpa dengan orang-orang musyrikin, pemimpin Mekah. Dia kata apa? Tinggalkan Muhammad dengan ajaran dia. Dia pula yang kena fitnah. Habis. Aku dah cakap dah, Muhammad ni memang penyihir. Kita suruh dia bagi nasihat, dia datang balik kepada kita, dia suruh tinggalkan Muhammad dengan urusan dia. Biarlah, jangan ganggu Muhammad dengan kawan-kawan Muhammad, biarkan dia dengan urusan dia. Jadi lepas dah habis bincang tu, tak selesai lagi, mereka jumpa lagi pujuk. Ini rentetan kisah orang musyrikin Mekah dalam nak menghalang dakwah Nabi. Dia jumpa lagi dengan Muhammad, dia kata beginilah Muhammad, kalau semuanya kamu tak nak, macam inilah. Kami sembah Tuhan kamu setahun, kamu sembah Tuhan kami, berhala kami setahun. Nabi tak nak, sebulan pula. Nabi kata kalau macam tu, musyrikin Mekah kata kita buat sehari sembah Allah, sehari sembah berhala. Pun Nabi kata tak nak. Sebab tu keluar surah apa? Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kamu bagi agama kamu, aku bagi agama aku. Kemudian hari ini kita nak tengok apa perancangan strategi orang musyrikin Mekah dalam nak menutup cahaya dakwah Islam. Apa yang mereka buat? Mereka tak berhenti. Kali ini mereka bermesyuarat. Dalam mesyuarat kali ini mereka mewujudkan jawatan kuasa. Nampak Darun Nadwah pun ada juga mesyuarat. Mereka pemimpin Mekah mewujudkan satu jawatan kuasa khas dalam memadamkan dakwah Nabi. Diketuai oleh siapa? Dalam mesyuarat itu Abu Lahab. Abu Lahab dia sendiri kata tak apa, aku sendiri lantik diri aku sebagai pengurusi. Dia kata apa? Aku sendiri lantik. Tak apa, semangatnya Abu Lahab ni, dia lantik diri sendiri
Dia kata aku yang akan jadi pengurusi dan aku yang akan menentukan macam mana strategi untuk kita nak padamkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Hari ini kita nak tengok apa yang Nabi terima. Apa yang Nabi terima. Pertama sekali, selepas mereka dah mewujudkan jawatan kuasa tersebut, mereka merancang kali ini kita seksa mu'allaf baru Islam yang berada di dalam golongan yang lemah. Maksudnya tadi dah buat dah macam-macam cara, dah cakap, dah buat mimik muka pun tak jalan. Kali ini kita seksa orang-orang Muhammad di kalangan mu'allaf baru yang baru peluk Islam. Sebab apa? Orang yang baru masuk Islam ni dia goyang sikit. Itu yang mereka fikirkan. Jadi kita tangkap mereka, kita seksa mereka. Kita nak tengok apa nak jadi dengan orang Islam ni. Jadi mereka mula menyiksa. Kita tengok apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Pertama sekali tindakan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab dia ada 2 orang anak yang dikahwinkan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Lahab ini pernah berbesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punyalah dengan kebencian ini, kebencian yang meluap-luap dalam hati Abu Lahab ini, dia arahkan anak dia 2 orang ceraikan anak Rasulullah. Siapa dia? Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. 2 orang ini diceraikan oleh anak Abu Lahab. Makanya tak ada kena-mengena dah hubungan lepas ni. 2 orang ini diceraikan. Kemudian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dikahwinkan. Allah Subhanahu wa taala membela keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dikahwinkan dengan siapa dia? Ruqayyah dikahwinkan dengan manusia umat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat tempat ketiga, iaitu Uthman bin Affan. Dikahwinkan dengan Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah ini wafat, baru dikahwinkan pula dengan Ummu Kulthum. Maksudnya dua-dua ini dikahwinkan dengan lelaki yang sama, iaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Uthman bin Affan. Kedua-dua anak Rasulullah, malah kesemuanya kecuali Fatimah yang meninggal beberapa bulan selepas kewafatan Rasulullah. Semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati ataupun wafat di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu serangan yang pertama Nabi terima. Kemudian mereka berseronok-seronok dengan kematian anak Rasulullah. Saya dah selalu sebut dah hari itu, kita kalau kematian anak pun dah sedih. Belum pernah lagi kita, siapa-siapa ke saudara mara kita yang ada pengalaman kematian anak dia ataupun zuriat dia, bila mati sedih. Ada pula orang yang pergi cela dia pula, yang pergi kutuk dia. Belum pernah lagi berlaku dalam kehidupan kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian sebegitu apabila mereka memperlecehkan anak Rasulullah ketika Abu Qasim siapa? Al-Qasim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan masih bayi lagi. Mereka kata apa? Nampak Muhammad, kata Rasul, kata pesuruh Allah Subhanahu wa taala, kata adalah utusan Tuhan. Tapi tengok Tuhan buat apa dekat anak dia. Anak dia tak sempat hidup, bayi dah mati dah. Kemudian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama Ibrahim pun mati dalam usia kanak-kanak, dan mereka mengeji ke semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati. Dia kata tengok Muhammad dah tak ada keturunan dah tak ada zuriat dah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak Rasulullah diuji macam tu. Kita belum pernah lagi diuji dengan ujian sebegitu. Kita nak tengok lagi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Abu Lahab dia sentiasa membayangi, dia adalah pengurusi dalam memadamkan dakwah Nabi. Dia sentiasa membayangi ke mana Rasulullah berada. Dia tak pergi, tapi dia upah orang. Maksudnya dia upah orang yang boleh berceramah macam Nabi, yang sedap bercakap macam Nabi juga. Tapi dia cakap apa? Dia cerita benda-benda yang lawak, yang bagi orang ketawa, yang menarik minat orang suka. Sekarang kita tengok, kalau kita tengok rancangan Raja Lawak ke, ramai orang suka. Daripada kanak-kanak sekolah tadika pun
suka, malah mereka kenal lagi. Umur baru 5 tahun, 6 tahun, dah tahu dah Zizan, dah tahu dah Boceh, dah tahu dah dengan nama-nama tu. Abu Lahab pun macam tu juga. Dia pilih orang di kalangan yang pandai bercakap, pandai berceramah macam Nabi juga, tapi cerita perkara karut marut, cerita benda-benda jenaka, dia suruh ikut Nabi. Dia ikut Nabi. Kalau Nabi pergi berdakwah dengan orang-orang yang menunaikan haji, dia ikut. Nabi buat ceramah kat situ, dia pun buat ceramah. Sebab apa? Nak tarik perhatian supaya orang tak dengar ceramah Rasulullah SAW, dengar ceramah dia. Begitulah Abu Lahab, dia punya perancangan dia. Kemudian Abu Lahab ni bukan dia sahaja, tapi isteri dia juga. Isteri dia siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil ini, Ummu Jamil adalah isteri Abu Lahab. Sama naik juga, sama jahat juga. Sebab apa? Kita akan tengok dalam peristiwa yang saya nak ceritakan ini. Ummu Jamil ni siapa? Ummu Jamil ni adalah adik-beradik kepada Abu Sufyan. Adik kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni nanti dia akan masuk Islam, tapi lambat dia masuk Islam. Sampai perang Uhud pun dia belum masuk Islam lagi. Dia adalah, Ummu Jamil ini adalah adik kepada Abu Sufyan. Maka hubungan Abu Sufyan dengan Abu Lahab, apa dia? Hubungan Abu Sufyan dengan Abu Lahab, ipar, betul. Hubungan Abu Lahab ni dengan Abu Sufyan adalah ipar. Tak tahulah abang ipar ke, adik ipar ke, yang mana satu. Tapi Ummu Jamil ni punyalah benci dia dengan Rasulullah SAW. Nabi berjiran dengan Abu Lahab. Jiran, maksudnya rumah mereka dekat. Apa yang Ummu Jamil buat? Ummu Jamil ambil pelepah tamar, dia lilitkannya dengan duri. Banyak kerja lah nak kena buat orang jahat ni. Dia lilitkan dengan duri, jadi diletakkan di jalan keluar rumah Rasulullah SAW. Zaman dulu tak ada lampu, JKR pun tak pasang lampu, maka situasi gelap masa tu. Kalau ada pun obor, jadi lampu sama-sama. Jadi bila Rasulullah lalu akan terkena duri itu. Rasulullah tahu siapa yang letak duri itu. Nabi tahu siapa yang letakkan duri itu, tapi Nabi tak buat apa-apa pun. Inilah salah satu sikap Rasulullah SAW. Kemuncak kemuliaan akhlak yang mutlak. Kita boleh tengok, tolong orang susah tu perkara yang baik, zakat itu baik, tolong adik-beradik itu baik, sedekah itu baik. Apa lagi? Macam-macam kita nampak kebaikan, semuanya baik. Tapi kemuncak kebaikan, bila orang buat jahat dengan kita, kita boleh balas baik dengan dia. Kita tahu hari-hari dia tabur fitnah dengan kita. Kita tahu hari-hari macam-macam cerita dia buat dekat kita. Kita tahu dalam keadaan orang pun sampaikan, dia kata ni, dia tu jangan, dia selalu ceritalah apa-apa hal tentang kau. Nampak depan baik tapi belakang macam-macam cerita. Tapi bila kita nampak dia tepi jalan dalam keadaan kereta dia pancit, kita nak tolong tak? Kita paling kuat pun kita apa? Padan muka. Itu kalau kita lah, kalau kita. Tapi kalau baik sikit, kita buat tak tahu dia. Kita tak cakap apa-apa pun pada dia. Tapi Rasulullah SAW ajarkan kita, ini adalah cara jalan dakwah yang mengambil masa yang lama. Buah dia tidak akan Rasulullah SAW tuai pada hari itu juga. Dia mengambil masa puluhan tahun. Waktunya bila? Waktu tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah membuka kota Mekah. Hasilnya keseluruhan orang-orang Mekah menerima dakwah Nabi. Itu buah yang Nabi akan kutip nanti pada tahun 8 Hijrah nanti. Sikap Nabi itu, apa yang Nabi buat itu, buahnya akan Nabi kutip. Semua orang Mekah nanti akan masuk Islam. Ummu Jamil ni dia buat apa? Dia letakkan duri-duri dekat jalan yang Rasulullah SAW akan lalu. Punyalah benci Ummu Jamil ni. Satu hari dia jalan, dia ambil batu besar, dia nak cari Nabi. Dia nak cari Nabi. Dia, kalau nak cari Nabi ni, nak cari siapa? Dia akan cari Abu Bakar. Sebab apa? Nabi dengan Abu Bakar ini sahabat baik. Ke mana-mana Abu Bakar telah keluar, Abu Bakar, Umar. Telah keluar Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Kita dengar banyak hadis. Telah berbincang Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Telah keluar membuat keputusan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi dia cari Abu Bakar. Dia cari Abu Bakar, dia bawa batu tu, dia tengok Abu Bakar tengah duduk berehat di depan Kaabah. Dia pergi dekat Abu Bakar, dia kata, mana Muhammad? Dia ni dah macam-macam dah buat dah. Dia, hari ni aku nak hancurkan kepala dia. Aku nak
bunuh dia, aku memang benci, aku tutup hati aku dah tak akan terima dakwah dia, dan kami tidak akan sekali-kali menyembah Tuhan Muhammad. Dia nak cari dah Abu Bakar ni, dia jadi macam tengiang-ngiang, pelik dia. Kenapa? Sebab Rasulullah ada kat sebelah. Kemudian Ummu Jamil ni pergi meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar toleh kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, kau dengar apa yang Ummu Jamil cakap?" "Aku dengar, tapi dia tak nampak apa. Dia tak nampak ke kamu berada di sebelah aku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, Allah telah menyelamatkan aku. Dia tak nampak pun aku." Pada ketika itu saja, itu antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu macam-macam perkara mukjizat. Bila kita tengok kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tulis, hari ini mukjizat apa yang kita tahu, catat. Hari ini mukjizat apa? Kita tahu Al-Quran, kita tahu Isra Mi'raj, kita boleh catat. Ini cara kita mempelajari sirah. Kita boleh tengok apa dia mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Ummu Jamil. Sama naik juga dengan suami dia Abu Lahab. Kemudian kita dengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baru beberapa minit sahaja. Satu ujian pun belum pernah kena dekat kita. Satu ujian pun, saya baru cerita beberapa minit ini, satu ujian pun daripada awal kita mula cerita sehingga saat ini, satu ujian pun belum pernah kena dekat diri kita. Belum pernah pun kena dekat diri kita. Sebagai contoh, kalau satu-satu AJK masjid ataupun jawatan kuasa masjid apabila dikritik, menerima mesej daripada orang yang tak kenal, cerita macam-macam, adalah masjid buat macam ni, kenapa masjid buat macam ni, jangan risau tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dalam keadaan fizikal, mental. Kita bila diuji dalam keadaan macam tu, jangan patah semangat. Teruskan perjuangan kita. Teruskan perjuangan, susun program-program masjid kita. Terus, jangan berhenti. Sebab apa? Sedikit orang yang menentang, tapi banyak orang yang menerima. Kalau tuan-tuan berada di jalan kebaikan, insya-Allah Allah akan permudahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja dituduh dengan macam-macam, malah diserang dengan serangan fizikal. Pernah ke pengurusi masjid kita datang masjid, tiba-tiba orang letak paku bagi tayar pancit? Belum pernah lagi. Tapi kalau pernah terlanggar tu, mungkin ada. Tapi ada tak orang letak begitu? Ada tak orang pernah buat macam tu? Ada tak orang pernah jumpa ke jawatan kuasa masjid bahagian dakwah ke, ada orang nak pergi cari dia nak baling batu? Belum pernah lagi. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang berat. Dan bila kita mendengar kisah sirah ini, apa yang kita perlu ambil adalah pengajaran dia, supaya kita lagi bersemangat untuk nak meneruskan dakwah kepada orang awam, insya-Allah. Kemudian kita tengok lagi apa yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersolat. Nabi keluar. Ini dakwah dah secara terbuka, dan jadi Nabi solat pun secara terbuka. Nabi solat, keluar daripada rumah, pergi ke Kaabah, Nabi solat. Kemudian di situ ada siapa dia? Ada Abu Jahal, ada Uqbah bin Abi Mu'ayth, ada Al-Walid bin Utbah, ada Umayyah bin Khalaf. Ini nama-nama penyangak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula nanti kita bagi nama anak-anak ke cucu, nak nama Arab sikit, kita namakan Uqbah Abi Mu'ayth. Wow, sedap nama tu, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kita kena tengok juga nama tu apa maksud dia dan tokoh dia, siapa dia. Jangan pula kita namakan dia sebagai nama Umayyah Al-Khalaf bin Muhsin sebagai contoh. Sebab nak nama macam ala-ala Arab sikit, ambil nama, kaji dulu apa maksud dia. Orang sekarang dia tak fikir dah, dia nak nama sedap, macam-macam nama. Kadang saya tengok dalam satu video tu, tular nama punyalah panjang sampai anak dia pun stres. Ada, kalau kita tengok dekat video tu, mak dia rakam, dia kata, "Mama, peninglah nama ni, panjang sangat." Anak boleh stres dengan nama. Anak boleh nak stres dengan nama. Nak bagi nama yang Allah suka, yang Rasulullah suka. Macam siapa? Macam Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar ada anak, dinamakan Abdullah. Umar ada nama,
ada anak, dinamakan anak dia juga nama Abdullah. Sebab apa? Nama Abdullah ni Rasulullah kata Allah suka nama tu. Tapi zaman 2000 ni tak ada dah kita dengar nama Abdullah. Kalau kita dengar nama Abdullah tu macam nama kampung lah. Nak namakan Abu Bakar pun apa Abu Bakar lah kan. Bagilah nama yang ni sikit Danish ke kan. Itu pemilihan nama. Kalau nak namakan anak pun, contohnya kalau perempuan, janganlah namakan pelik-pelik Senrose. Nama-nama yang kita tak pasti maksudnya apa. Namakanlah nama yang mulia. Antaranya penghuluwati di dalam syurga nanti dia siapa dia? Maryam, bonda Nabi Isa. Maryam, bonda Nabi Isa. Satu-satunya wanita yang diuji dengan ujian yang tak masuk akal, lahirkan anak tanpa suami. Zaman sekarang ada orang lahirkan anak tapi ada suami tapi tak daftar. Satu-satunya manusia yang diuji lahirkan zuriat tanpa suami, Maryam. Betapa beratnya ujian ni, sebab tu Allah uji dia. Allah uji, letak nama surah Maryam. Allah uji keluarga dia, nama surah Al-Imran. Sebab apa? Sebab bagusnya Al-Quran ini, kalau dia sebut nama seseorang itu, dia dua benda saja. Maksudnya paling murka sekali Allah, paling Allah benci, paling teruk sekali seperti Fir'aun, nama dia disebut, ataupun nama orang itu adalah paling baik sekali, dimulia di sisi Allah. Dua saja. Kemudian kita tengok lagi. Kita tengok apa yang Rasulullah SAW terima. Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'idh, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf duduk berbaris tengok Rasulullah jalan sembahyang. Dia kata apa? Dia kata beginilah. Dia kata apa? Uqbah, kamu dulu kawan dengan Nabi kan? Sekarang buktikan kepada kami yang kau bukan lagi kawan dengan Nabi. Uqbah bin Abi Mu'idh ni sebelum kedatangan Islam, dia ni sahabat baik dengan Nabi. Nabi ziarah rumah dia ziarah rumah Nabi. Tapi bila Rasulullah SAW tawarkan Islam, berdakwah, kawan-kawan Uqbah yang lain dia kata, kau kalau kawan Muhammad dah tak boleh dah nak ikut kami pergi karaoke. Kau kalau ikut Muhammad dah tak boleh dah nak join kita orang mancing ke, ngeteh ke, tak boleh dah. Jadi dia mula meninggalkan Rasulullah. Dia mula meninggalkan, menjauhkan diri dia dengan Rasulullah, sedangkan dia lah dulu kawan baik Rasulullah. Kalaulah dia pilih kawan bersama dengan Nabi, dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Kedudukan dia itu adalah sahabat Nabi. Tapi dia tak nak. Dia salah pilih kawan. Sehingga kan nanti di padang mahsyar ada satu ayat Al-Quran, saya kurang periksa, ayat Quran itu merujuk kepada penyesalan kerana salah pilih kawan. Ayat itu merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'idh. Dia kata apa? Uqbah, kau dah lama kawan dengan Nabi, hari ini buktikan betul ke? Dia tunjukkan depan mata kami, buktikan yang kamu benci kepada Rasul, kepada Muhammad. Tu ada janin unta betina. Janin unta betina dalam sahih Muslim bagi tahu janin unta betina, ada yang katakan najis lah, ada kata perut unta lah. Janin unta betina yang dah busuk dah, pergi ambil letakkan Nabi. Dia pilih dalam keadaan Rasulullah tengah sujud. Dia dalam keadaan sujud, dia ambil janin itu pergi letak dekat belakang Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu Rasulullah SAW sujud, tak bangun pun. Semua orang yang lihat pada ketika itu, orang Islam yang tengok, dia boleh buat apa? Tengok je lah. Tak boleh, itu orang-orang pemimpin Mekah akan kena tangkap nanti, mampu tengok dia. Tapi ketika itu Fatimah, anak Rasulullah SAW, pada ketika itu dalam keadaan kanak-kanak, dia pergi, dia bersihkan bapa dia, ayah dia Muhammad, dia bersihkan. Dia kata, apalah yang kamu buat dekat ayah aku ni? Ayah aku ada curi harta kamu ke? Ayah aku ada rompak duit kamu ke? Kedudukan kamu ni tercabar ke? Ayah aku tak buat apa-apa pun kepada kamu. Sambil dia bersihkan Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan di hadapan mereka. Samsing tadi. Apa yang Nabi bagi tahu? Wallahi laqad ji'tum bidhabhi. Nabi kata, demi Allah, kamu semua akan disembelih. Bila dengar Muhammad sebut kamu semua akan disembelih, terdiam. Yang tadi tergelak-gelak tadi, terkukuk kekek tadi itu, tergelak-gelak tadi, berhenti gelak mereka, senyap, merah padam muka mereka, pucat muka mereka. Sebab apa? Dengar Muhammad sebut perkataan itu. Muhammad,
kalau sebut mesti jadi. Sebab Muhammad ni al-amin, orang yang bercakap benar, orang yang amanah, as-siddiq. Rasulullah SAW kata, demi Allah kamu akan disembelih. Dan Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf ini kesemuanya mati pada perang Badar. Semuanya mati dalam perang Badar. Pendek saja. Rasulullah baru berhijrah, perang pertama umat Islam, perang Badar, kesemuanya mati dalam perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mengiyakan, membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua pemimpin Mekah tadi mati dalam keadaan disembelih. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni apa? Umayyah bin Khalaf, hari ini kita akan dengar macam-macam nama orang yang banyak menyakiti Nabi. Antaranya Umayyah bin Khalaf. Apa yang Umayyah bin Khalaf ni buat? Umayyah bin Khalaf ni pergi sebarkan fitnah, pergi sebarkan propaganda terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok dalam surah Al-Humazah. Boleh tengok surah Al-Humazah. Nanti buka Quran, kerja rumah hari ini, buka Quran, tengok apa isi kandungan Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala merujuk surah Al-Humazah kepada siapa? Kepada Umayyah bin Khalaf. Zaman dulu Allah bayar cash. Allah terus bagi tahu dalam Al-Quran kepada penyangak-penyangak yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok lagi sedikit lagi, kita sambung. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni pula satu-satunya manusia yang dibunuh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahulah apa nasib Ubay bin Khalaf ini, sebab apa yang akan ditanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia. Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pun orang, tidak pernah meninggikan suara kepada orang. Apalah nasib Ubay bin Khalaf ini, dibunuh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang mati di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Khalaf. Apa yang dia buat? Ini salah satu benda yang pelik bila saya baca. Ubay bin Khalaf ni apa? Dia ambil tulang dia hancur-hancurkan. Dia orang jahat ni, banyak benda yang membuang masa yang dia buat. Dia ambil tulang, dia hancur-hancurkan sehingga menjadi debu. Kemudian Nabi lalu dia pergi tiupkan kepada muka Nabi. Dia kata, Muhammad, macam mana Tuhan kamu nak cantumkan tulang-tulang ni nanti di padang mahsyar? Dia perli Nabi. Dia kata, dia ambil tulang tu, ada sebab lah, dia ada hujah lah, dia nak pecahkan tulang tu. Dia nak cakap apa kepada Nabi? Dia kata, Muhammad, aku nak tengok nanti macam mana di padang mahsyar Allah sambungkan balik tulang ni. Itu antara yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan, kita dengar hari ini apa yang Rasulullah terima, rasa sedih dalam hati kita. Inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berhenti. Atas asbab Rasulullah berdakwah, Islam sampai di kampung Jijan. Atas asbab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh duduk di dalam masjid ini. Kita boleh duduk dalam suasana aircon, mendengarkan perkongsian. Kita boleh baca Al-Quran dalam keadaan tenang. Kita boleh solat dalam keadaan bahagia, tanpa ada siapa-siapa pun nak pergi sepak kerajaan kita. Itu yang perlu kita fahami dalam kehidupan kita. Kita ketepikan sentimen-sentimen perkara lain, bersatulah atas nama Islam. Lihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui. Itu baru sedikit saja saya ceritakan tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Baru Rasulullah saja ni, baru Rasulullah. Kita akan tengok nanti kesambungan, insya-Allah kita akan tengok apa pula yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalui, penyiksaan jenis apa yang Nabi terima. Ini yang saya cerita ini benda hari-hari yang Nabi terima, benda-benda yang hari-hari Nabi hadap. Maksudnya hari-hari Nabi terima benda-benda yang macam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya. Kita akan lihat bagaimana pula sahabat pula yang terima. Tengok sahabat ni sama kental juga ke dengan Nabi, ataupun ada ke sahabat yang lemah semangat. Kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya. Moga-moga apa yang kita dengar pada hari ini menambahkan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan minat kita untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah
menghimpunkan kita dengan di akhirat nanti bersama orang yang paling kita sayang. Siapa dia? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami. Ya Allah, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hisab dan timbanglah kami dengan sempurna. Ya Allah, permudahkanlah urusan timbangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.